Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Masalan, Halimah Ramli, Siti Malisa, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Harap tuan-tuan tidak keberatan untuk share video ni pada teman-teman kita yang lain. Haji Hamidah, Nur Sahaliza, terima kasih kerana hadir. Saudara Faris Misbah, mudah-mudahan sihat, dikurniakan anak-anak yang salih dan salihah. Nur Leha, ya, Aziz Taifur, semua yang hadir pada malam ni. Moga boleh zuriat, keturunan yang mulia, kesihatan untuk kita menghadapi Ramadan yang tinggal lebih kurang seminggu saja lagi dari hari ini. Malam ni saya nak kongsi sikit tuan-tuan tentang beberapa perkara berkaitan dengan hadis yang muskil. Apa maksud hadis yang muskil tuan-tuan? Ya, hadis yang muskil itu maksud hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah. Ni daripada buku fiqh hadis. Jadi pada buku fiqh hadis ni ada beberapa perkara yang menarik untuk saya kongsikan jadi bahan renungan kita pada malam ni tentang penjelasan pada isu-isu hadis. Baik, perkara yang pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, siapakah 73 golongan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Ya, yang kedua, betul ke anak zina tidak masuk syurga? Ni soalan serius tuan-tuan ya. Zaman perkembangan zaman pada hari ini, menyaksikan ujian baga kepada umat Islam, perbuatan-perbuatan haram berluasa. Ini tanda akhir zaman tuan-tuan ya. Nak buat macam mana? Maka bagaimanakah cara untuk menjaga anak yang tidak bersalah tu? Apakah anak yang tak bersalah tu digugurkan kerana ia merupakan anak zina, dia tak akan masuk syurga? Bagaimana penjelasan di sudut hadis? Bagaimana penjelasan hadis itu yang dimaksudkan demikian? Kemudian keliru dengan usia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Nabi. Apakah 18 tahun? Apakah 8 tahun? Jadi perkara ni sering menjadi bahasan polemik perbincangan semasa. Malam ni saya nak bawa untuk tuan-tuan. Juga pada malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan, betul ke haiwan korban yang kita korbankan itu akan menjadi tunggangan di akhirat? Kalau begitu, bagaimana maksudnya? Terima kasih Yusuf Ibrahim, terima kasih Muhammad Syedid, Haji Masri, Jumi Sudar, Azimah, tolong ambil peluang untuk share video ni kepada tuan-tuan kita. Moga menjadi jariah ilmu kita pada malam ni. Sedekah kita sebelum tidur, Firza Hamid. Lagi apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan? Betul ke syaitan akan kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh? Ya. Dan begitu juga malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan, apakah hukum wanita menjadi pemimpin? Yang Nabi maksudkan itu orang yang melantik perempuan menjadi pemimpin tidak akan berjaya, akan rugi, akan hancur urusan mereka. Apa maksud hadis Nabi ni? Benarkah demikian? Dan apakah hukum mencabut uban? Ya. Jadi perkara ni tuan-tuan saya nak bawa pada malam ni, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama-sama. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan. Sempat saya nak cerita tentang hukum hakam jual beli kucing. Apakah perkara itu haram? Ya. Baik. Sekarang saya baca satu-satu untuk tuan-tuan renungan pada malam ni. Baik, perkara pertama, siapakah dimaksudkan dengan 73 golongan yang Nabi SAW sabdakan itu? Tafarraqatil yahud ala ihda aw isnataini wa sab'ina firqatan wa tafarraqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Kaum Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan ataupun 72 puak. Sedangkan umat aku pecah pada 72. Semuanya masuk neraka, sedangkan umatku pecah pada 73. Semua masuk neraka melainkan satu sahaja. Jadi adakah hadis ini hadis yang sahih tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi hadis ini sebenarnya disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Hakim. Bagaimanapun ada juga para ulama yang menilai hadis ini sebagai lemah. Salah seorang daripadanya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ada penambahan matan maksud riwayat itu daripada Allah bin Amr bin Al-As, kulluhum finnar ila milatan wahidatan, qalu wa man hiya ya Rasulullah, qal wa ana alaihi wa ashabi. Nabi telah menyatakan dalam hadis yang lain sebagai tambahan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, 73 golongan umat Islam yang pecah itu semuanya masuk neraka melainkan satu sahaja, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat tanya, describe untuk kami satu golongan yang sama itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah telah menerangkan, iaitulah golongan yang mengikut aku dan juga mengikut para sahabat aku. Golongan yang berada dalam pendirianku dan pendirian para sahabatku. Jadi dalam sanad ini terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Beliau merupakan seorang perawi yang lemah. Penambahan kalimat ini juga terdapat dalam beberapa riwayat lain namun kesemuanya lemah.
Ada seorang perawi daripada negara Syam iaitu Azhar bin Abdullah Al-Harazi meriwayatkan hadis ini secara berbeza. Beliau meriwayatkannya daripada Abu Amir daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi bersabda, wa inna hazihi al-ummah sataftariqu ala 73 millatan ya'ni al-ahwa kulluha finnar ila wahidatan wa hiya al-jamaah. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, 72 antara mereka berada di neraka, satu sahaja di syurga, iaitu jemaah. Ramai ahli hadis yang mencela Azhar bin Abdullah ini. Hal ini disebabkan beliau dikenali sebagai sangat membenci Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun Ibn Hibban dan Al-Ijli menilainya sebagai siqah. Maka berlaku perbezaan pendapat dalam mensahihkan tambahan ini. Beberapa ulama seperti Ibn Hajar menerimanya, namun beberapa ulama seperti Syaukani menolaknya. Jadi tuan-tuan, ni satu perkara hukum bahawa umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka melainkan satu sahaja. Baik. Kalau kita mensahihkan hadis ini, bagaimana kita memahami isi kandungnya? Jadi dalam isi kandungnya menunjukkan bahawa kebanyakan umat Islam akan masuk neraka, tinggal satu sahaja. Menurut Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farq Baina Al-Firaq, umat Islam meliputi setiap orang yang mengakui bahawa Allah telah mencipta alam semesta, menetapkan semua sifat-sifat yang sesuai baginya, menafikan tashbih daripadanya, mengakui kenabian Nabi Muhammad dan pengutusannya bagi seluruh manusia, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh baginda, mengakui Quran sebagai sumber hukum hakam, menghadap Kaabah dan menganggapnya tempat persatuan umat Islam ketika salat. Kata Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firaq, sesiapa yang mengakui semua perkara ini sebagai polisi asas dalam kehidupan, tidak mencampur akidahnya dengan perkara-perkara yang bawa kepada kekufuran, maka dia merupakan seorang Sunni muwahhid. Sunni maknanya bukan Syi'i, dan muwahhid maknanya ahlu tauhid. Jika kita imbau sejarah, majoriti umat Islam sentiasa berada atas paksi akidah yang benar sebagaimana yang diwariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka inilah yang dipanggil sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kajian yang dilakukan dan statistik dikeluarkan oleh Pew Research yang menunjukkan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah membentuk tidak kurang 87 hingga 90% daripada keseluruhan populasi umat Islam di dunia. Yang bakinya merupakan orang sesat lah, macam Syiah, Qadianiyah, Bahai, golongan yang terdiri daripada yang mengaku ada Nabi akhir zaman selepas Nabi Muhammad, mengaku ada menjadi Tuhan. Ini umat Islam yang sesat. Sementara itu, sejarah juga menunjukkan bahawa puak-puak sesat tidak pernah menjadi majoriti umat Islam di dunia. Sebaliknya, mereka selalu menjadi kumpulan minoriti sahaja. Bahkan sebahagian besarnya telah pupus sebagaimana yang berlaku seperti ajaran Mu'tazilah, Khawarij dan lain. Jadi, sekalipun kita mensahihkan hadis ini, maka kumpulan yang akan selamat daripada neraka meliputi hampir semua umat Islam. InsyaAllah mereka semua akan masuk syurga, melainkan puak-puak yang kecil yang terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka boleh tersesat ke neraka jika tidak segera bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Dalam satu hadis yang diberikan, kita melihat bahawa sekumpulan umat yang selamat adalah jamaah. Apakah maksud jemaah? Jadi jemaah ni adakah dia merujuk kepada jemaah-jemaah yang tertentu? Secara bahasa, jemaah bermakna kumpulan manusia. Dia bukan bermaksud gelaran atau bernama. Akan tetapi kumpulan umat Islam paling ramai. Mereka adalah pengikut ulama-ulama yang diakui keilmuannya di seluruh dunia. Jadi dalam hadis ini tadi menerangkan bahawa jemaah berarti yang mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat, yang mana sukar untuk kita mengatakan mereka ni tersesat, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau satu itu menjadi pegangan umat Islam, maka takkanlah seluruh orang di kampung itu menjadi sesat dan diumbankan ke neraka, tuan-tuan. Jadi ketika mentafsirkan perkataan ini, Al-Tirmizi berkata, tafsir kalimah jamaah di sisi para ulama ialah ahli fiqih, ahli ilmu dan juga ahli hadis. Cuba perhatikan kumpulan ini di tempat kita. Adakah ini yang bentuk umat Islam paling ramai? Jika tidak, maka mereka bukan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tambahan lagi, cuba perhatikan siapakah ulama yang menjadi rujukan mereka. Kalau kita lihat tokoh rujukan dan perasas kumpulan yang ada keliling kita, dari sudut yang kita dakwa, yang kita lihat di kampung, sebagai contohnya, yang mana mereka ni mengakui masuk dalam kumpulan jamaah, orang yang mengaku menjadi orang berkedudukan ni, tuan-tuan. Bila kita lihat latar belakangnya, beliau ni hanya mengumpulkan beberapa kitab hadis, beberapa hadis daripada kitab-kitab sunan tanpa memiliki kemampuan untuk menilai sahih ataupun dhaifnya. Lalu mereka pun berijtihad sendiri tanpa kaedah-kaedah usul fiqih yang jelas dan mewajib mengikutnya untuk ta'assub pada dirinya. Oleh itu, kalau ada golongan seperti ini yang mengaku dia sebagai jemaah di tempat kita, maka golongan ini, tuan-tuan, adalah bukan dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW.
Jamaah yang dimaksudkan di sini adalah, kata para ulama, mereka merupakan ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan yang mampu menyuluh kehidupan kita. Baik tuan, ini satu perkara berkaitan dengan hadis Nabi SAW, umat ini pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka melainkan satu sahaja. Jadi menunjukkan kepada kita di sini bukan dari sudut bilangannya, tapi dari sudut keilmuannya, dari sudut kesungguhannya untuk mengamalkan Islam. Jadi hadis ini dalam takwilan yang dikemukakan oleh para ulama bukanlah merujuk kepada umat Islam itu sesat, tapi yang dimaksudkan di sini adalah galakan, suruhan, perintah untuk kita mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Baik, perkara kedua, anak zina tidak masuk syurga. Ni soalan yang ditanyakan. Cuba kita lihat daripada kitab fiqh hadis ni. Bagi tuan-tuan memiliki kitab fiqh hadis ni berujuk muka surat ke-19. Anak zina tidak masuk syurga. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang mafhumnya anak zina tidak masuk syurga. Apakah kedudukan sanad hadis ini jika ia sahih? Bagaimanakah kefahaman yang benar berkenaan dengan kandungan matanya? Ini pernah orang tanya kepada kita barangkali hadis ni. Hadis yang menunggu lafaz seperti ini diriwayatkan menerusi beberapa sanad. Antara yang paling kuat riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala waladu zina." Tidak akan masuk syurga anak yang derhaka kepada ibu bapanya, orang yang suka mengungkit kebaikan-kebaikannya, orang yang ketagih arak dan anak zina. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Ibn Hibban mensahihkan hadis ini walaupun terdapat percanggahan riwayat antara Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah. Sauri berkata daripada Salim bin Abi Ja'ad, daripada Jaban, daripada Abdullah bin Amr. Syu'bah berkata daripada Salim daripada Nabit, daripada Abdullah. Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Setelah menjelaskan percanggahan itu, beliau berkata Jaban tidak diketahui mendengar daripada Abdullah, tidak pula Salim daripada Jaban ataupun daripada Nabi. Ini bukan ilmu hadis, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan belajar ilmu hadis. Kalau anak-anak kita minat ambil dalam bidang agama, suruhlah mereka beri penekanan pada bidang hadis, kerana ilmu hadis ni antara ilmu yang mula-mula diangkat dari permukaan bumi, seperti dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga kata beliau dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir. Ahli hadis bersepakat bahawa Imam Bukhari menguasai ilmu kritik hadis, al-jarh wa ta'dil lebih daripada Ibn Hibban. Kepakaran Imam Bukhari melebihi kepakaran Ibn Hibban. Selain riwayat daripada Abdullah bin Amr, hadis ini juga diriwayatkan melalui jalan Mujahid daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW sabda, "La yadkhulu waladu zina wala syai'un min aslihi ila sab'ati abna'il jannah." Ila sab'a abna'il jannah. Tidak akan masuk syurga anak zina, juga anak keturunannya hingga 7 keturunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abad bin Humaid dan Nasa'i dalam Sunan Kubra. Baik. Penilaian dari sudut hadis, terdapat percanggahan yang sangat parah dalam sanad hadis ini. Kata Ad-Darqutni, percanggahan riwayat dalam hadis ini mencapai 10 versi. Sebahagian mengatakan daripada Mujahid, daripada Muhammad bin Abdul Rahman, daripada Abu Hurairah. Sebahagian yang lain mengatakan daripada Mujahid, daripada Ibn Umar, daripada Abu Hurairah. Selain daripada itu, ada riwayat mengatakan daripada Mujahid, mauquf. Selain percanggahan riwayat, setiap sanad terdiri daripada hadis ini mengandungi perawi-perawi yang dikatakan ahli hadis tentang kelemahan hafalannya. Daripada keterangan itu boleh dirumuskan bahawa hadis dalam lafaz ini semuanya lemah, bahkan terlalu lemah hingga beberapa pakar hadis menilainya batil dan palsu. Salah seorang daripadanya adalah Imam Al-Hafiz Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi hadis ini untuk tuan-tuan adalah hadis yang lemah, yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Bagi sesiapa yang melihat hadis ini lemah, apatah lagi batil dan palsu, maka kandungannya tidak dapat diterima. Apalagi jika kita kembali kepada Quran, kita mendapati Allah tidak menghukum seseorang kerana dosa orang lain. Maka tidak masuk akal jika anak zina terhalang daripada masuk syurga kerana dosa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, dua orang tuanya. Ibn Jauzi berkata, apakah hadis anak zina sehingga ini yang kita baca, ia menghalang seseorang masuk syurga? Sedangkan asas kepada perkara ini berlawanan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi prinsip ini disetujui oleh semua ulama, termasuk mereka yang mensahihkan hadis itu. Oleh yang demikian, mereka tidak memahami kandungan hadis ini secara zahirnya, malah mereka berusaha mentakwilnya agar selari dengan prinsip Islam yang telah disebutkan. Bagi ulama yang menolak dan mengatakan hadis ini palsu, hadis ini amat batil, maka tidak menjadi masalah. Mereka terus menolaknya kerana ia bercanggah dengan Quran. Bagi mereka yang mengatakan hadis ini sahih, mereka perlu takwil. Takwil makna penjelasan kepada hadis ini. Maka di sinilah bentuk takwil yang kita dapat lihat daripada karangan atau penjelasan para ulama. Ibn Hibban sebagai contohnya, setelah menetapkan kesahihan riwayat ini,
Beliau mengatakan bahawa anak zina ini maksudkan dalam hadis bukan anak yang terlahir kerana zina, akan tapi ia juga berani melakukan perkara-perkara larangan Allah. Jadi Ibn Hibban yang ada takwilannya. Dia berkata bahawa maksud anak zina tidak masuk syurga adalah anak yang berkekalan melakukan perbuatan yang haram sebagaimana orang tuanya. Ini maksud beliau. Beliau berkata makna penafian Nabi bagi anak zina daripada masuk syurga padahal anak zina tidak menanggung dosa orang tuanya, iaitu anak zina ini lebih berani melakukan perkara-perkara larang. Nabi mengatakan anak zina tidak masuk syurga, maksudnya ia tidak masuk syurga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bukan penzina, iaitulah orang yang tidak berani melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti Ibn Hibban, Imam Baihaqi tidak memahami hadis ini secara zahirnya. Beliau berpendapat bahawa maksud anak zina ini tidak masuk syurga jika dia melakukan buatan zina seperti dilakukan ibu bapanya. Demikian penjelasannya dalam Syu'abul Iman. Jadi penjelasan kepada hadis ini oleh para ulama bukanlah dia tak masuk syurga disebabkan kelakuan ataupun jenayah ibu ayahnya, tetapi dia tidak masuk syurga kalau dia berkekalan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ayah ibunya. Jadi ini penjelasannya tuan-tuan. Menarik tak buku ni? Fiqh hadis, penjelasan kepada hadis-hadis yang kita dapat dengar, kita dapat lihat. Bukan semua hadis yang sahih itu sunnah untuk diamalkan, dan bukan semua hadis dhaif itu bid'ah yang kena ditinggalkan. Baik, ini buku yang sangat menarik tuan-tuan. Kami di Zalan Travel menghadiahkan buku ni kalau tuan-tuan nak. Bagi mereka yang mendapatkan korma ajwa dan juga korma mekjol. Mekjol tinggal sikit je kat saya ni tuan-tuan. Korma mekjol siapa yang membeli korma ajwa, korma mekjol sebanyak sekilo akan dapat hadiah buku ni. Ada banyak penjelasan yang penting untuk kita tahu tuan-tuan. Lagi saya baca kepada tuan-tuan apa lagi perkara yang kita nak sentuh pada malam ni. Muka surat 48. Keliru usia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni pun soalan yang sering ditanya oleh ramai, bahkan dari kalangan bukan Islam, yang menjadikan itu sebagai sebab untuk mengatakan Islam ini suka kepada kanak-kanak, apa dipanggil tu, suka melakukan buatan seksual kepada kanak-kanak. Baik, saya keliru tentang usia Sayyidatina Aisyah ketika berkahwin Nabi. Setahu saya usianya pada masa itu 6 tahun. Namun ramai mengatakan usia beliau sebenarnya mencapai 18 tahun. Mana satu yang benar? Baik, jawapannya. Permasalahan ini merupakan satu produk moden selepas pihak Barat maksa sistem nilai mereka kepada umat Islam. Sebelumnya tiada seorang pun meragui bahawa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Nabi pada usia 9 tahun. Ini penjelasan. Antara tokoh Muslim yang paling awal meragui usia Aisyah ini ialah Abbas Mahmud Akkad dalam bukunya bertajuk As-Siddiqah Bintu Siddiq. Pandangan beliau dibantah oleh pakar hadis pada zaman itu, iaitu Syekh Ahmad Syakir melalui artikelnya yang terhimpun dalam buku yang bertajuk Kalimatul Haq. Tuan-tuan, Abbas Akkad ni adalah seorang ilmuwan Mesir yang terkemuka. Walaupun tidak belajar tinggi tetapi mempunyai kemampuan sastra yang sangat hebat. Abbas Mahmud Akkad. Abbas Mahmud Akkad ini telah mempengaruhi banyak orang kelilingnya termasuk Syed Qutb. Syed Qutb, tulisan bahasanya dalam tafsir Fizil Al-Quran itu sangat indah, menarik. Syed Qutb ni banyak dipengaruhi oleh Abbas Mahmud Al-Akkad. Inilah seorang sastrawan Mesir tuan-tuan. Dia ahli sejarah, dia ahli bahasa yang hebat, tapi dia bukan ahli hadis. Maka penjelasan ataupun keraguannya terhadap bab hadis ni tidaklah menjadi satu topik penting bagi mereka yang mengkaji hadis untuk jadikan hujah, kerana dia sendiri bukan seorang pakar hadis. Dia hanya seorang pakar bahasa, sastrawan. Macam ada orang kadang Allah beri anugerah kepadanya walaupun dia tak sekolah tinggi tapi bahasanya indah, tulisannya sangat mengagumkan. Demikianlah yang ada pada Abbas Mahmud Al-Akkad. Riwayat sahih berkenaan dengan usia Aisyah terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ia diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah. Iaitu Aisyah radhiyallahu anha sendiri berkata, "Tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin." Rasulullah telah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun, baginda tinggal bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Baik, ini adalah yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim seperti yang tadi nyatakan tadi. Sanad ini sangat sahih dengan rangkaian para perawi yang siqah. Sesiapa yang menguasai ilmu rijal, iaitu perawi hadis, tidak akan mempersoalkan kesahihan hadis ini. Ia diriwayatkan sebelum hafalan Hisham didapati lemah apabila berkunjung ke Baghdad. Ini adalah cerita tentang para ulama hadis lah. Mereka membawa hadis ini sebelum dia terlupa ataupun sebelum dia tua. Ada perkaitan dengan kekuatan hadis yang disampaikannya. Jadi sebelum dia berhijrah ke Baghdad, maka ingatannya sangat kuat.
Ibnu Abil Bar berkata dalam kitabnya Al-Isti'ab, Rasulullah menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat Abu Ubaidah. Ulama lain berkata 3 tahun sebelum hijrah. Usia beliau ketika itu adalah 6 atau 7 tahun. Aisyah tinggal bersama dengan Nabi ketika usianya 9 tahun. Aku tidak mengetahui adanya khilaf dalam perkara ini. Ini penjelasan para ulama hadis, tuan-tuan. Ibnu Abil Bar turut mengatakan wafatnya Rasulullah SAW ketika Aisyah berusia 18 tahun. Memang benar beliau tinggal bersama Rasulullah selama lebih kurang 9 tahun. Jadi ketika di awal hijrah itu, usia Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun tinggal bersama Nabi. Nabi wafat pada tahun ke-10 hijrah, berarti usia Aisyah pada itu 18 atau 19 tahun. Jadi mengikut sejarahnya beginilah umur Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau tuan-tuan lihat ada penjelasannya kat bawah ni pula. Tengok ni, ada tabelnya, ada jadualnya. Ada penjelasannya. Tengok sebagai contohnya, 4 tahun selepas kenabian Aisyah dilahirkan. 3 tahun sebelum hijrah Siti Khadijah wafat. 1 tahun sebelum hijrah Nabi bernikah dengan Aisyah. Berarti usia Aisyah pada itu 6 atau 7 tahun. Kalau kita ikut daripada tarikh kelahirannya. Ini adalah penjelasan dari para ulama hadis. Kalau ada bicara selain daripada itu, ini merupakan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh sejarawan. Baik, saya pernah terbaca satu hujah mengatakan bahawa Abdurrahman bin Abi Zinad berkata Asma lebih tua daripada Aisyah sebanyak 10 tahun. Asma wafat pada tahun 73 Hijrah dalam usia 100 tahun. Ini makna usia beliau ketika hijrah ke Madinah 27 tahun. Jadi Aisyah pada waktu itu 17 tahun. Jadi apabila tinggal dengan Nabi pada tahun kedua hijrah, usia Aisyah pada masa itu mestilah 19 tahun. Ni tengok, pandai orang ni buat kira-kira matematik. Baik. Penjelasan, jawapan. Abdurrahman bin Abi Zinad adalah seorang ulama tabi'in yang lemah. Jika dia meriwayatkan hadis dengan sanad yang bersambung sekalipun, riwayatnya dhaif. Apatah lagi jika dia meriwayatkan sesuatu yang terputus seperti ini. Kita tidak boleh menolak hadis sahih hanya disebabkan satu riwayat yang lemah. Tambahan pula, kiraan ini bertentangan dengan kiraan lain. Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, ia mengatakan bahawa Siti Fatimah 8 tahun lebih tua daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dengar ni? Fatimah lebih tua daripada Aisyah sebanyak 8 tahun. Jadi Nabi berkahwin dengan seorang perempuan yang lebih muda daripada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Jadi dalam kiraan oleh Imam Az-Zahabi yang lebih muktamad, Imam Az-Zahabi lebih siqah dalam bab ini dan penjelasannya. Az-Zahabi turut menceritakan bahawa Siti Fatimah wafat pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu pada usia 25 tahun. Berasaskan maklumat ini, kita buat kesimpulan bahawa usia Fatimah 15 tahun apabila Nabi berhijrah ke Madinah, manakala Aisyah berusia 7 tahun. Kiraan ini barulah selari dengan jadual yang telah ditunjukkan tadi. Hebat tak hebat buku ni tuan-tuan, dapat tunjukkan jadual tadi, perkiraan. Jadi beruntungnya tuan-tuan kalau ada buku ni boleh jadi rujukan kita dalam isu-isu berkaitan hadis. Lagi sekali saya tekankan, buku ni akan menjadi milik tuan-tuan. Ada tuan-tuan mendapatkan korma Ajwa dan juga korma McJoel dari Zahzan Travel. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan korma ni. Ini permintaan daripada penaja kita pada malam ni. Ni tengok korma McJoel, saya bukakan untuk tuan-tuan. Tengok, ini dia punya kitmir. Dia punya fatil. Kemudian nakirnya, lekuk. Tengok ni, korma McJoel dari Jordan, jadi Palestin tuan-tuan. Dan dari Aghwar berdekatan dengan Palestin. Ni korma McJoel yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam, "Uzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya." Gegarkanlah pokok kurma itu wahai Maryam, saya akan gugur ke atas buah yang segar untuk kau makan, menghilangkan rasa sakit yang ada pada kamu, natijah daripada melahirkan puteramu Isa bin Maryam. Inilah kurmanya adalah wuzan, kata para ulama guru saya ketika belajar di Jordan dahulu. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, kerana hanya kurma ni saja yang tumbuh di Jordan, di Palestin, di bumi Syam, kurma McJoel. Begitu tuan-tuan, dalam hadis Nabi menggalakkan kita untuk menggunakan kurma ajwa sebagai satu rawatan diri. Kan Nabi sabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun." Siapa yang makan kurma ajwa setiap hari 7 biji, maka Allah akan selamatkan daripada racun dan juga sihir. Inilah kurma ajwa yang kami bawa dari Madinah, tuan ya. Segar, berkilat, masya-Allah. Tuan boleh dapatkan daripada Zahzan Travel. Jadi yang tuan-tuan dapatkan kurma ajwa dan kurma McJoel, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang sangat manfaat yang saya bacakan sebentar tadi. Baik, jadi dalam penjelasan yang telah dikemukakan ini,
Ternyata Ummu Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Nabi pada usia 6 tahun dan bersama dengan Nabi pada usia 9 tahun, kerana itulah kiraan yang lebih tepat seperti yang ditunjukkan oleh Imam Az-Zahabi. Baik, jika riwayat yang sahih ialah 6 tahun, saya rasa agak pelik. Tidakkah usia itu terlalu muda untuk berkahwin? Adakah wajar bagi seorang menikahi seorang budak perempuan pada usia itu? Adakah ia merupakan satu sunnah Nabi yang akan menyebabkan dihentam oleh musuh-musuh Islam? Ini soalan. Bagus soalan ini, tuan-tuan. Jawapan, kita tidak boleh menilai budaya satu bangsa dengan sistem nilai kita sendiri. Sebaliknya, kita mesti menilai pernikahan ini mengikut susu budaya masyarakat Arab pada masa itu. Menikahi seorang gadis usia 6 tahun dalam budaya Arab bukanlah satu yang mengaibkan, malah sangat normal. Bahkan pernikahan ini adalah cadangan Khawlah binti Hakim, bukan inisiatif Nabi sendiri. Apabila pernikahan itu dilangsungkan, tiada sebarang celaan kedengaran daripada musyrikin Mekah maupun kaum munafik di Madinah. Andai pernikahan itu suatu yang mengaibkan, pastilah mereka telah mengeksploitasinya untuk menyerang baginda SAW. Jika anda merasa prihatin dengan hak Aisyah yang seolah-olahnya dizalimi, Aisyah sendiri tidak pernah merasa terseksa atau dizalimi. Sebaliknya, beliau rasa sangat bertuah, berbahagia dan berbangga seumur hidupnya. Begitu juga perasaan ibu bapa dan ahli keluarganya. Perkahwinan ini menjadikannya semakin dekat dengan manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT, iaitu Muhammad SAW. Andainya suami Aisyah hanya manusia biasa, mungkin beliau dan ahli keluarganya tidak sebahagia itu. Ini penjelasan para ulama, tuan-tuan, bukan penjelasan saya. Maka kita tak sepatutnya melihat perbuatan Nabi ini satu sunnah yang boleh diikuti oleh semua orang, terutamanya pada zaman ini. Nilai dan budaya masyarakat telah berbeza sama sekali. Menikahi anak perempuan pada usia 6 atau 7 tahun hanya akan merugikan masa depan anak itu, bahkan mengancam kesihatan dan nyawanya. Jadi, tuan-tuan, usahakan masyarakat Arab yang ada 1400 tahun lalu, bahkan kalau kita cek datuk nenek moyang kita, cuba tanya nenek kita ataupun moyang kita, usianya berapa tahun ketika berkahwin. Boleh kita katalah nenek kita hidup sebagai seorang gadis pada usia 80 tahun lalu, contohnya 80 tahun lalu, usianya sekarang sudah 90 tahun, katalah 80 tahun yang lalu, dia bercerita dia berkahwin usia 14 tahun. Itu 80 tahun lalu, tuan-tuan. Bayangkan kalau 100 tahun lalu. Bayangkan kalau 200 tahun lalu. Bayangkan 300 tahun lalu, tak ada sekolah, tak ada apa. Dan kehidupan orang-orang Melayu di tanah Melayu ni pada masa itu bekerja dengan susah payah. Tidak akan menjadi satu masalah pada mereka. Yang mana pada masa itu bukan satu masalah bagi mereka untuk mengahwinkan anak perempuan. Anda yang datang Minang itu merupakan orang yang layak. Orang berilmu sebagai contohnya. Orang beragama contohnya. Orang yang saudagar contohnya. Maka kalau nenek kita yang 80 tahun, tak adalah jauh sangat daripada kita pada ini. 80 tahun, 1 tahun lalu berkahwin pada usia 14 tahun. Cuba bayangkan 200 tahun lalu, 300 tahun lalu. Itu bukan culture orang Arab saja, bahkan culture di tempat kita sendiri pun mengalami masalah seperti itu. Perkahwinan seseorang perempuan pada usia yang muda. Kerana tiada persekolahan, tiada ketentuan hidup, yang Minang tu merupakan orang yang baik-baik. Dan mungkin bebanan hidup pada masa itu mematangkan mereka lebih awal daripada anak-anak kita pada ini. Culture dah berubah, suasana dah berubah. Jadi, tuan-tuan, ini dia antara penjelasan dari para ulama. Nenek saya kahwin usia, makcik saya kahwin umur 9 tahun. Siapa ni? Rosa Mas. Ya, betul. Nenek saya berkahwin usia 13 tahun. Ya. Mak saya nikah umur 13 tahun, Ustaz. Ni berapa tahun dulu? 50 tahun dulu. Bayangkan kalau 1400 tahun lalu. Apa masalahnya? Jadi benar Aziz Taifur, tak boleh kita menilai budaya zaman itu sama dengan budaya zaman kita. Bahkan kaum jahiliah tidak mengatakan apa-apa pada perkahwinan Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kaum munafikun yang ada di Madinah pun tidak mencelanya. Baik. Ada bab menarik ini, tuan-tuan. Masuk syurga dengan merangkak. Saya pernah mendengar sebuah ceramah menceritakan bahawa Abdurrahman bin Auf akan masuk syurga dengan merangkak. Minta penjelasan tentang status hadis ini. Tengok Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Umara bin Zazan. Nama macam nama saya, tuan-tuan. Umara bin Zazan. Daripada Sabit bin Anas. Satu hari Aisyah mendengar suara kuat di Madinah. Beliau bertanya, suara apakah ini? Dijawab, suara unta-unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru tiba dari Syam. Mereka membawa berbagai bahan makanan. Bilangannya 700 ekor unta. Baik. Aisyah berkata, aku dengar Rasulullah SAW sabda, "Qad ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhul jannata habwan." Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Apabila ucapan ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, jika aku mampu masukinya dalam keadaan berdiri. Lalu beliau pun menafkahkan semua unta dan muatannya di jalan Allah.
Secara kajian sanad, hadis ini merupakan hadis munkar. Imam Ahmad bahkan menilai hadis ini hadis dusta dan munkar. Beliau pernah menyuruh hadis ini dikeluarkan daripada kitab musnadnya. Tengok ni penilaian para ulama terhadap hadis. Kita datang kemudian ni, kita beruntung kerana ilmu Islam ni kukuh tuan-tuan. Sanadnya telah pun dinilai oleh para ulama yang terdahulu. Tak banyak lagi peranan kita yang daripada ini untuk memberikan penjelasan, kerana ulama terdahulu itu banyak jasanya kepada Islam, tuan-tuan. Kelemahan hadis ini terletak pada Umara bin Zazan. Ahli hadis menilai beliau sebagai perawi yang sangat lemah dan sering meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Beliau telah bertafarud dalam meriwayatkan hadis ini. Tidak dinafikan terdapat beberapa sanad lain bagi hadis ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dan Qaul Musaddad. Walau bagaimanapun, kesemua sanad itu berstatus lemah dan tidak dapat dijadikan hujah, kata Imam Ibnu Hajar. Al-Munziri berkata dalam Targhib dan juga Tarhib, daripada bagai jalur dan bagai hadis kumpulan para sahabat daripada Nabi bahawa Abdurrahman Auf akan masuk syurga dan akan merangkak kerana banyak harta. Sanad yang paling kuat bagi hadis itu pun tidak lepas daripada kritikan. Tidak satu pun sanadnya mencapai darjat hasan jika bersendirian. Tuan-tuan ni, jadi hadis ni tak boleh dijadikan sebagai hujah. Apa lagi kita nak lihat pada malam ni? Tentang haiwan korban boleh kita naiki di akhirat. Apakah maksud yang dikehendaki daripada hadis ini? Mari kita lihat muka surat 138. Ingat tuan-tuan, buku ni akan jadi hadiah tuan-tuan bila tuan-tuan membeli kurma ajwa dan kurma McJoel daripada Zazan Travel. Tempat lain tak dapat, tuan-tuan. Inilah keistimewaan buku ni. Kita dapat mengetahui tentang penjelasan maksud di sebalik hadis yang diketengahkan, walaupun hadis itu bermain di bibir ramai orang. Haiwan korban akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Dalam satu majlis ilmu saya mendengar seorang ustaz mengatakan haiwan korban akan menjadi tunggangan bila kita melintas di sirat. Saya berasa muskil. Benarkah jangan itu? Baik hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus menerusi sanad Abdullah bin Al-Barak daripada Yahya bin Ubaidillah bin Mauhab, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi bersabda, istafrihu dhahayakum fa anha matayakum ala sirat. Perbesarkanlah haiwan korbanmu sebab ia akan menjadi tunggangan di atas sirat nanti. Yahya bin Ubaidillah dalam sanad ini adalah matrukul hadis. Hadisnya tidak boleh diterima dan mesti ditinggalkan. Manakala bapanya bernama Ubaidillah bin Ibnu Mauhab pula majhul, tak diketahui. Oleh itu para ulama hadis melemahkan riwayat ini. Al-Hafiz Ibn Salah berkata hadis ini tidak dikenali dan tidak sahih pun pada pengetahuan kami. Ini disokong pula oleh pakar hadis Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhis Al-Khabir, dan ramai lagi ahli hadis selepas itu. Telah maklum bahawa hadis ini sangat lemah dan tidak dijadikan sanad hukum, apatah lagi asas kepada satu kepercayaan. Ini penjelasan tuan-tuan ni. Ada banyak lagi huraian menarik untuk tuan-tuan faham. Lagi, apakah hukum mencabut uban? Ini pun menarik juga. 187. Ya. Ketika menjaga Datuk saya di hospital, saya tanpa sengaja mencabut uban di kepalanya. Seorang menegur saya mengatakan uban tak boleh dicabut kerana uban adalah cahaya seorang mukmin. Apakah ada hadis seperti itu? Baik, penjelasannya, jawapannya. Hadis berkenaan ini diriwayatkan oleh berbagai sanad, namun yang terkuat diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Nabi sabda, la tantifu syaiba ma min muslim yashibu syaibatan fi Islam illa kan lahu nuran yaumil qiyamah. Hadis ini riwayat dari Abu Daud. Janganlah mencabut uban kerana tidaklah seseorang muslim mendapat uban dalam Islam melainkan uban itu menjadi cahaya padanya pada hari kiamat nanti. Hadis ini terdapat dalam banyak kitab seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Nasa'i. Menurut Al-Imam Al-Baihaqi dan Sya'bul Iman, asyaibu nurul mu'min la yashibu rajulun syaibatan fi Islam illa kana lahu bi kulli syaibatin hasanatun wa rufi'a biha darajatan. Uban adalah cahaya seorang mukmin. Tidak seorang itu mendapat uban dalam Islam melainkan dia mendapat satu pahala, diangkat satu darjat bagi setiap lembar uban itu. Rangkaian sanad Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya telah menjadi perdebatan ahli hadis sejak sekian lama. Ramai ahli hadis yang melemahkan sanad ini dan ramai pula yang menerimanya. Puncanya adalah perselisihan menentukan identiti Datuk Amr bin Shu'aib. Adakah beliau Muhammad bin Abdullah ataupun Abdullah bin Amr? Nasab beliau ialah Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Jika datuk beliau yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Amr, maka dia seorang sahabat Nabi. Justru sanadnya bersambung antara beliau dengan Rasulullah. Namun jika datuknya ialah Muhammad bin Abdullah, maka dia seorang tabi'i yang tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi sanad ini dikira terputus. Namun apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Amr, persoalan baharu turut muncul. Adakah Shu'aib pernah mendengar hadis pada beliau? Ramai yang menafikan pertemuan di antara kedua-duanya. Shu'aib dikatakan hanya meriwayatkan sahifah daripada Abdullah tanpa bertemu dengannya. Tuan-tuan tengok ada penjelasan daripada Baik.
Kebanyakan ulama terkemudian mentarjihkan kesahihan silsilah seperti Al-Qutni, Al-Hakim, Nawawi, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, walau bagaimanapun ramai juga ulama hadis dan juga ahli fiqih yang lain berpendapat bahawa sanad itu lemah. Mereka seperti Ibn Hibban, Ibn Hazm, Abu Ishaq Asy-Syirazi dan lain. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, bila melihat kepada sanad ini, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi tidak ada hujah yang kuat untuk melarang mencabut uban di kepala seseorang. Baik tuan, ini adalah penjelasan oleh para ulama hadis. Jadi kalau kita membaca, bertambahlah ilmu kita dan bolehlah kita menjawab isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Ada banyak lagi keluarga tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan, nanti tak suspend pula. Tuan-tuan boleh baca sendiri daripada kitab fiqh hadis ni. Dapatkan tuan-tuan daripada Zazan Travel dengan membeli kurma ajwa dan kurma mekjol. Kami datangkan dalam bentuk bekas seperti ini untuk mudah penyimpanan bagi tuan-tuan. Boleh letak atas meja. Ketika berpuasa nanti boleh letak dalam kereta. Kalau terlambat balik dari rumah ke rumah daripada tempat kerja, dapatkan kurma mekjol dan juga ajwa daripada Zazan Travel. Sampai itu kami juga ada menjual birkah Habatus Sauda yang disabdakan Nabi SAW bahawa merupakan dawa' likulidak, merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Telah diproses bentuk seperti ini tuan-tuan. Kami galakkan tuan-tuan beli 3 terus dapat hadiah kurma mekjol lagi tuan-tuan untuk kempen bulan Syakban kita. Dapatkan 3 botol terus untuk 3 bulan. Telah diproses seperti ini, tunjuk pada tuan-tuan macam mana cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah dan boleh telan terus. Bismillah. Dapatkan birkah Habatus Sauda dari Zazan Travel tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat hadiah kurma mekjol lagi untuk kempen bulan Syakban kita. Tuan-tuan miliki 3 botol ni kan, dapat satu kurma mekjol 250 gram. Baik tuan dan begitu juga Ramadan dah dekat. Bagi kita yang nak menjadi imam sembahyang tarawih di rumah, contohnya tak dapat pergi ke masjid, mungkin di rumah pun boleh kita kenalikan bersama anak isteri. Dapatkanlah Quran besar ni tuan-tuan, Quran dengan stand ni, Quran Qiyam. Saya tunjukkan penggunaannya. Dan kita sembahyang jadi imam, kita buka mana-mana muka surat yang kita nak baca. Targetlah untuk khatam Quran dalam sembahyang tarawih dan sembahyang malam kita tuan-tuan, tahajud kita. Contoh macam ni kan. Kelebihan dari sini dah ada sistem wakaf ibtidak, dah ada hukum tajwid, ada bantuan bacaan di tepi ni kalau kita tak pasti bagaimana nak baca. Tengok Pak pada ayat ni. Ini Rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Ini adalah hukum tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi kena tambah nun kat sini. Jami' anil lazi ada kat tepi ni kan. Ada kaedah zikir di tepi Dan yang warna merah ni untuk tuan-tuan adalah menandakan tempat-tempat cerita-cerita yang terdapat dalam Quran. Merah ke merah ni adalah satu cerita, merah ke merah ni satu cerita yang lain. Kalau tidak ada merah seperti ni, berarti ayat ini masih lagi dalam satu cerita dengan sebelumnya. Macam ni kan. Berarti kita buka sebelah. Maknanya di sini adalah cerita sebelumnya. Tengok tuan. Berarti dari merah yang ni ke merah di sini, ini satu cerita. Ini adalah kaedah, namanya kaedah mizan. Semuanya ada dalam Quran. Tulisan telaga biru tuan-tuan, namanya Quran Qiyam, Mashaf Qiyam. Ni boleh kita hadiahkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita ke asrama, ayah ibu kita yang mungkin dari sudut penglihatannya kurang melihat. Quran besar seperti ini, bantu cetakannya atas kertas yang tidak silau. Ini Quran Qiyam, Mashaf Qiyam. Datang dalam bentuk stand seperti ini. Dan lagi kami di Zazan Travel saja, kami bagi hadiah lagi tuan-tuan. Quran Ghufran, Mashaf Ghufran yang datang dalam bentuk 6 jilid macam ni. Setiap satu 5 juzuk. Ada terjemahan. Juga ada wakaf ibtidak. Jadi tuan, ini semua hadiah untuk tuan-tuan. Dan tuan-tuan dapatkan Quran Qiyam dari Zazan Travel. Tempat lain tuan-tuan tak dapat hadiah ni, kat Zazan Travel saja. Jadi jom kita imarahkan Ramadan kita yang bakal datang beberapa pagi saja lagi untuk Qiyamul Lail, waktu malam, tahajud, tarawih dan sebagainya dengan Quran Qiyam. Dapatkan daripada Zazan Travel, dan buku ni akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan
Anda tuan beli 1 kilo mekjol dan juga 1 kilo ajwa dari Zazan Travel, hanya di Zazan Travel. Jadi ada banyak soalan yang telah terjawab tadi, soal-soal semasa isu perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha, ada grafnya, ada jadualnya, ada gambar raja lagi, tengok. Ini adalah bahan research yang sangat menarik untuk kita faham, tuan-tuan. Kenapa anak zina, kenapa hadis yang mengatakan anak zina tidak masuk syurga itu tidak sahih, kenapa mencabut uban itu tidak dilarang, hadis yang berkenaan tidak kuat untuk dijadikan hujah. Ada penjelasan-penjelasan kat sini, semuanya dalam fiqh hadis. Baik tuan, setakat ini saya dulu untuk renungan kita pada malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa tolong share video ni, anda ada ilmu yang baik untuk dikongsikan kepada teman-teman kita. Terima kasih Hairi Muhammad, Muhammad Rafi'i Hasan, atrukukum tahta riayatillah, Mariani Alias, jazakumullahu anna kulla khair. Kita tamatkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi tuan-tuan yang buat sumbangan untuk Syria, tolong tulis dekat notification nota tu infak Syria. Tolong tulis sedekah untuk Syria, infak Syria dan sebagainya. Jadi kami akan sampaikan infak tuan-tuan tu sebelum pertengahan Ramadan, insya-Allah. Bagi tuan yang telah melakukan infak ni, untuk kami sampaikan kepada guru kami Syekh Quraim Rajih, untuk disampaikan kepada Islam yang tidak ada pekerjaan, yang sakit, tak ada peluang untuk buka puasa seperti kita. InsyaAllah mudah-mudahan wang itu dapat sampai ke mereka secepat mungkin. Baik, terima kasih tuan. Boleh sampaikan bantuan ni kepada Zazan Travel juga, untuk kami lanjutkan kepada tuan guru kami Syekh Quraim Rajih. Dan begitu juga jika tuan-tuan nak melakukan akikah untuk anak-anak, untuk cucu ke, boleh lakukan bersama dengan Zazan Travel. Kami buat di Mekah, kami buat di Sudan, di Syria dan juga di Yaman. Terima kasih tuan. Setakat itu saja dulu. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امين. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan, dan tolong share video ni kepada teman lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.